punya tu. Boleh tak? Boleh tak? Tahu lah boleh pakai ni. Abang punya tu. Majlis Syahri. Jika pun dekat ke jauh? Ha. Boleh. Boleh. Yelah. Boleh. Tidak ada. Peliklah sikit. Handsome ke tak handsome? Rasa okey mic juga. Cuba. Okey. Alright. Ada suara tu. Baik. Kita mulakan pengajian malam ni. Sama-sama membaca Alkitab. ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashab rizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. InsyaAllah. Hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian datang kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah kita merafakkan segi-segi puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini. Walaupun kehadiran nampaknya kurang, mungkin sahabat kita ada urusan-urusan tak dapat dielakkan, dan mungkin ada juga yang dalam perjalanan ke sinilah, insyaAllah. Jadi kita tak boleh tunggu, kita punya program jalan terus jalan terusnya, insyaAllah. Baik, jadi malam ni kita sambung kitab Hakikat Hidup Beriman dalam bab apalah? Ridah ataupun murtad. Ridah ataupun murtad. InsyaAllah. Okey tak? Okey, jalan. Boleh? Jalan. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi uluni fi daril amin. Satu bab pada menyatakan riddah ataupun murtad. Jadi apa dia katakan murtad? Murtad bermakna kembali kepada kufur. Kembali pada kufur setelah menganut agama Islam.
Sebab kembali kufur tu macam-macam lah. Macam-macam lah kan. Kadang-kadang kenapa dia kufur, kenapa kembali semula pada agama asal dia. Baik, kemudian ijma' ulama menyatakan bahawa seorang Muslim yang ingkar kepada apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang ini dikira sebagai murtad, iaitu kufur setelah Islam, kecuali dia benar-benar jahil, dia tak faham lah kan, dia tak tahulah apa dia cakap tu boleh menyebabkan dia murtad, dia tak tahu. Dia ikut orang cakap, dia cakap, orang buat, dia buat, dia tak tahu apa, jahil. Itu lain, itulah lain. Ni tidak, dia dah tahu dah. Kalau dia buat benda tu menyembah patung berhala, maka dia murtad, kembali kepada Islam. Ataupun dia kata Islam ni lekeh lah, Islam ni agama yang kuno, macam-macam lah istilahnya kan. Hukum Islam ni tak boleh guna pakai, macam-macam lah. Ini kemungkinan besar boleh jatuh kepada murtad kalau seandainya dia faham benda tu, dia tahu salah, dia masih lagi buat. Pijak Quran kan, dulu kan ada kan budaya pijak Quran, kencing atas Quran pun ada. Budaya black metal atau silapnya, black metal kan dulu pernah dengar budaya black metal ni. Sekarang ni dah kurang lah benda tu dah. Macam tu. Baik. Jadi tetapi sekiranya beritahu dan ditegakkan hujah, namun dia masih tetap dengan keingkarannya, maka adalah dihukumkan kufur ataupun murtad. Jadi kalau kita dah bagi tahu dah bagi nasihat, ni benda ni jangan buat, tak boleh buat, nanti kau boleh murtad, keluar dari Islam. Ataupun dikata sembahyang ni tak wajib lah, tak wajib sembahyang ni. Yang kita tahu makan minum, sembahyang tak wajib. Okey. Ataupun sembahyang pakai niat, macam-macam itu. Ini boleh menyebabkan menjadi kufur ataupun murtad. Ataupun menafikan rukun Islam, menafikan rukun iman. Boleh menjadi murtad. Menafikan salah satu pun boleh jadi murtad. Kemudian sesungguhnya ingkar itu berlaku sama ada segi perkataan ataupun perbuatan. Perkataan aqwalun, perkataan af'alun, perbuatan yang tak mungkin ditakwilkan ataupun dipalingkan melainkan kufur menurut kepada nas yang jelas. Tak perlu kita nak takwil lagi, memang jelas lah, memang dia kufur dah. Ataupun dia sengajalah makan benda-benda haram, sengaja makan, dia tahu benda tu haram, masih lagi makan. Dia kata babi itu adalah halal, boleh jatuh murtad. Baik, kemudian adalah dianggap sebarang perkataan atau perkara yang menepati maksudnya, seperti tulisan. Adalah dianggap sebarang perkataan atau perkara yang menepati maksudnya pada murtad tadi, ialah seperti tulisan, sama ada yang berbentuk buku ataupun makalah dalam akhbar, majalah, ataupun resolusi yang diambil daripada sesuatu persidangan ataupun seumpamanya. Boleh jatuh murtad dia. Gitu. Sesungguhnya hukum murtad itu tidak diambil terhadap perkara-perkara yang kurang jelas ataupun sangkaan semata-mata. Ini belum murtad lagi. Sangkaan aja lah, agak-agak dia macam Islam ke tak Islam kan, macam agak-agak kita nampak orang tu pergi ikut orang kafir, pergi masuk dalam tokong kan, macam tu kan. Agak-agak mungkin dia sembah patung kot, kan, agak-agak je, belum tentu lagi. Mungkin dia masuk dalam tokong tu, mungkin ada benda dia nak buat, nak repair lampu ke, wiring dan sebagainya, kita tak tahu kan. Macam tu. Jadi mestilah benda tu nampak dengan jelas dan terang. Orang itu telah pun murtad keluar Islam. Macam tu. Okey, selamat datang tuan. Sesungguhnya hukum murtad itu tidak diambil terhadap perkara-perkara yang kurang jelas. Okey, atau sangkaan semata-mata, kerana ia mestilah berlaku secara qat'i ataupun putus
dan tak mungkin ditakwilkan antaranya dalam perkara-perkara yang lain. Tak mungkin kita takwilkan, atau takwil ni palingkan lah. Tak mungkin kita takwilkan ataupun palingkan, kita tafsirkan kepada mana-mana yang lain. Memang jas nampak memang murtad. Ada saksi lah aja. Ada saksi, ada bukti. Kan ada video kan. Zaman sekarang kan ada video, ada rakam. Nampaklah. Memang jelas. Dia pijak Quran, dia kencingkan Quran. Contoh. Okay? Ini semua itu. Sekarang ni kalau tidak ada hujah, tidak ada bukti, orang tak percaya. So mesti ada bukti. Sesuai dengan kaedah dalam usul fiqh kan, al-bainatu alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Al-bainatu alal mudda'i, bukti ataupun keterangan daripada orang yang mendakwa. Wal yamin ala man ankara, sedangkan sumpah daripada orang yang kena dakwa. Orang kena dakwa kena bersumpah menafikan bahawa dia ada menyembah patung, menafikan dia ada baca Quran, menafikan dia ada makan benda-benda haram dan sebagainya, menafikan dia kata dia hina, dia tak bayar zakat dan sebagainya. Dia kena nafikanlah macam tu. Kemudian hukum murtad ini sangat berat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin, as-saybu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ini terima daripada Ibnu Mas'ud. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Tidak halal, tuan-tuan, tidak halal darah orang Islam itu kecuali dengan 3 perkara. Tak halal darah Islam itu kecuali dengan 3 perkara, tuan-tuan. Pertama, as-saybu zani, orang yang telah berkahwin kemudian berzina. Istilah sini disebut janda. Janda lah, ataupun ibu tunggal. Orang yang telah berkahwin kemudian berzina, itu dikatakan as-saybu zani. Okey. Sama ada lelaki ke perempuan dan sebagainya, maka halallah darah mereka, bolehlah direjam. Boleh direjam sampai matilah, ikut pada hukum Islam lah. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, ataupun bunuh dibalas dengan bunuh. Macam tu. Si A membunuh si B, si A bunuh si B, jadi waris daripada si B boleh menuntut bunuh kepada si A kerana telah membunuh salah seorang daripada ahli keluarga dia. Kalau tidak, kena bayar dengan diat. Diat maknanya denda lah, dengan harga 100 ekor unta. Harganya 100 ekor unta. Okey. Daripada mana asalnya 100 ekor unta? Ini menjadi persoalan lah. Ini menjadi persoalan, kenapa orang kata podih lah mata dan tak sesuai baca mata ni. Mata dan tak bawa, jadi pinjam imam punya mata ni, jadi tak sesuai. Kan? Jadi daripada mana tuan-tuan asalnya kan apa tu 100 unta dibayar dengan 100 unta, diat yang mughalazah, diat yang berat ataupun diat yang ringan. Daripada mana asalnya? Okey. Asalnya itu ialah kita kembali kepada kisah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib iaitulah datuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah atuk Nabi ini namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ikut sejarahnya dia mempunyai 9 orang anak lelaki. 9 orang lelaki. Abdul Muttalib ni terkenal lah, dia ni pemuka Quraisy. Daripada kurun Bani Hashim dan juga Abdul Muttalib. Keturunan yang hebat di Mekah masa tersebut lah. Kurungan hebat, orang kata golongan bangsawan setelah kita kan. Jadi Abdul Muttalib ni dia punya 9 orang anak.
Kemudian satu hari dia bernazar, kalau dia mendapat anak seorang lagi, maka dia akan korbankan salah seorang anaknya ke Kaabah. Ke Kaabah lah. Dia akan korbankan salah seorang. Jadi takdir ke Allah SWT, maka dia mendapat 10 orang anak, lahir salah seorang lagi. Rezekinya murah kan, anak ke 10. Ada orang kadang-kadang anak seorang je, kan, duit banyak tapi anak seorang. Ada anak kadang 2 orang, 3 orang je kan, tapi ada 10, ada anak kadang 5 boleh. Tengoklah rezeki masing-masing kan, ramai anak. Okay. Jadi Abdul Muttalib dia mendapat anak seorang lagi, iaitu namanya dinamakan sebagai Abdullah. Jadi disebabkan Abdul Muttalib ni dia dah bernazar, dia kena korbankan salah seorang daripada anak dia tadi ke Kaabah. Okay. Kemudian di Kaabah pula memang dia dah sediakan untuk macam kata undi lah. Mana kalau nak korban tu dia kena cabut undi, mana satu anak yang akan kena korban. Jadi pergi Kaabah, dia cabut undi. Bila undi tu dia dapati baru naik nama Abdullah itu. Nama Abdullah naik. Siapa Abdullah itu? Ayah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah baginda Nabi lah. Macam tu. Maka akhirnya tuan-tuan, maka Abdul Muttalib pun dia nak melaksanakan lah. Bila cabut undi tu naik nama Abdullah, maka dia nak melaksanakan untuk mengorbankan Abdullah ke Kaabah tadi. Tetapi dihalang oleh abang-abang kepada Abdullah. Abang-abang dia ada lebih dari 9 orang lagi abang kan. Jadi masing-masing disebabkan sayang Abdullah, jadi dia minta supaya janganlah dikorbankan adik dia. Jadi nak tak nak, orang kata disebabkan dia dah melazar, jadi dia pun pening lah macam nak buat ni. Nak korbankan ke tidak? Nak buat tidak? Macam tu. Jadi macam mana? Jadi akhirnya timbullah usul dan juga cadangan supaya kan Abdul Muttalib ni pergi berjumpa dengan salah seorang pawang. Masa tu pawang wanita di Arab, di tanah Hijaz masa tu lah. Pergilah jumpa dia, mungkin dia ada pendapat, pandangan dan sebagainya, itu menyelesaikan masalah kita ni lah. Wahai Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib pun pergilah. Bila pergi dan dia berjumpa dengan pawang wanita tadi, kan, maka dia mencadangkan supaya kena, kalau seandainya kena buat undian lah, undi Abdullah dengan harga Abdullah itu dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Mana kalau dicabut nama Abdullah, dibuat undian nama Abdullah, nama Abdullah, tapi tak nak disembelih Abdullah tadi, maka kena ganti dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta kena ganti. Kerana nilai masa tu di tanah Arab itu, mana satu nyawa tu dia kena ganti dengan 10 ekor unta. Satu nyawa 10 ekor unta. Jadi maka akhirnya dibuat undian lah, buat undian naik nama Abdullah. Kan, maka kena ganti dengan 10 ekor unta. Buat undian lagi naik nama Abdullah, kena ganti dengan 10 ekor unta, dah 20 ekor unta. Undi lagi, cabut lagi undi, naik juga nama Abdullah, maka dah 30 ekor unta. Naik lagi sampai 10 kali. Jadi 100 ekor unta. Kan? Kemudian bila cabut kali yang ke undi lagi kepada kali yang ke-11, barulah naik unta pula. Tak naik lagi nama Abdullah. Masya-Allah tuan-tuan. Itulah kan yang terjadi pada masyarakat Arab masa itulah. Jadi pada itulah tuan-tuan, maka bermulalah satu nyawa itu kalau nak tebus mestilah dengan 100 ekor unta. Sehinggalah sampai kepada zaman Islam. Sampai zaman Islam pun macam tu juga. Maknanya 100 ekor unta tu ada dia punya sumber dia. Itulah kisah yang berlaku pada Abdul Muttalib itu. Kerana sebelum tu satu nyawa diganti 10 ekor unta je. Jadi sebabkan oleh peristiwa tadi, nak tebus Abdullah ni, ayah Nabi ni, kan, maka diganti dengan 100 ekor unta. Bayangkanlah. Tapi orang Arab masa tu dia kaya raya. Unta ni yang kata petik jari je. Banyak sangat unta kan. Kemewahan hidup mereka lah macam tu. Okay. Sampailah pada zaman Islam. Bila zaman Islam ni, kalau kita mengaji bab, orang kata bab hudud ataupun bab qisas, bab pembunuhan, dia ada 3 pecahan pembunuhan. Pertama, bunuh dengan sengaja. Yang kedua, bunuh dengan tersalah. Yang kedua, bunuh dengan serupa
sengaja. Bunuh dengan sengaja, kemudian bunuh dengan serupa sengaja, dan yang ketiga bunuh dengan tersalah ataupun tersilap. Jadi ada 3 pecahan pembunuhan lah dalam konteks Islam ni. Kalau kita mengaji bab fiqh lah kan. Pertama, bunuh dengan sengaja. Bunuh sengaja ini kan dia itulah contohnya si A kan membunuh si B dengan senjata yang memang segi logiknya kalau dipukul pada si B itu memang mati. Itu namanya bunuh dengan sengaja. Kan si A membunuh si B dengan senjata yang segi logiknya memang kalau kena pada si B dia memang mati. Itu dikatakan bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan niat. Namanya kan bunuh dengan niat lah gitu, niat nak bunuh. Yang kedua, bunuh dengan serupa sengaja. Maknanya si A kan memukul si B dengan senjata yang segi logiknya kalau dipukul memang tak mati. Pukul dengan penyapu lidi. Contohlah, pukul dengan penyapu lidi kalau ikut logiknya mati tak? Tak mati. Penyapu lidi je. Kalau pukul dengan kayu balak ke apa ke, kemungkinan matilah kan. Pukul dengan orang kata senjata sajam ataupun benda-benda berat, kemungkinan orang boleh mati. Itu maknanya ada niat tak bunuh kan. Jadi bunuh dengan serupa sengaja ni, bunuh pukul seorang tadi dengan senjata segi logiknya memang tak mati, tapi tiba-tiba orang tu mati. Macam tu. Itu namanya bunuh dengan serupa sengaja. Dan yang ketiga, bunuh dengan tersilap. Tersilap bunuh. Dia angkat senjata, dia angkat senapak, dia nampak macam busa. Nampak macam busa. Maka dia tembaklah. Bila dah tembak, dah tengok orang, dah tengok temu lupa, dia pergi tengoklah. Si Ali. Si Ali kawan dia lah. Kawan dia tembak tu. Bukan dia busa. Nampak? Itu namanya bunuh dengan secara tersilap. Tersilap lah. Macam tu. Ada 3. Jadi yang bunuh dengan sengaja, bunuh dengan sengaja ataupun serupa sengaja tadi kan, biasanya bunuh balas dengan bunuh. Ahli waris boleh menuntut bunuh. Tapi kalau seandainya tak nak kalau nak ditebus, mestilah dengan 100 ekor unta. Macam tu. 100 ekor. Bayangkanlah seekor unta tu berapa harga dia. Contohnya 6,000, 7,000 seekor unta. Darab dengan 100. Kau tak bengkok nak bayar. Itulah tu. Faham kan? Kau nak pakai tu apa boleh? Kemudian at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. At-tariku li dinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan daripada jemaah ataupun kaum muslimin. Istilah lainnya murtad. Keluar dari Islam. Jadi orang ini halal darah. Tetapi dengan syarat setelah diberikan nasihat. Setelah bagi nasihat, pujuk, rayu dan sebagainya. Itu sebabnya kalau kes-kes orang murtad ni biasanya dia pending lah macam tu. Kan? Dia cuba dipujuk balik kembali pada Islam dan sebagainya. Masalahnya kadang-kadang dia tak nak. Macam mana kan? Dia hati dia memang tak nak dah. Macam tu. Ataupun memang dia tidak lagi mengamalkan Islam. Walaupun dia tak declare dia bukan Islam, tetapi dia memang hidup dalam keluarga yang bukan Islam. Macam tu. Dia hidup dalam keluarga yang bukan Islam. Walaupun namanya masih Islam. Kan pernah dulu kes yang berlaku dulu kan? Di Tampin tersilap saya pernah berlaku. Seorang perempuan kan, disebabkan dia tidak lagi mengamalkan Islam, jadi dia mohon untuk keluar dari Islam. Macam tu. Ingat kan sekarang dia sekarang kan? Itulah berlaku. Macam tu. Kalau dia tak mengamalkan Islam tu lainlah. Dia tak mengamalkan Islam tu lain. Ini memang dia mengamalkan ajaran dia bukan Islam. Cuma nama saja yang masih nama Islam. Tu yang macam tu yang susah. Macam tu. Satu lagi, kalau kes-kes murtad ni, dia kalau boleh diselesaikan cepat di mahkamah lah. Masalahnya kalau tak selesai, tergantung macam tu. Bila tergantung, in case tiba-tiba orang tu mati, jadi akan berebut mayat, akan berlaku perebutan mayat. Pihak Islam pun berebut dan orang kafir pun akan berebut mayat. Sebab apa? Dia mohon murtad tapi belum ada keputusan, tiba-tiba mati. Itu susah sikit. Artinya kan boleh jadi perbanan, bergaduh dan sebagainya.
Baik, tuan-tuan. Cuma tadi bagi orang yang nak murtad tadi, dalam konteks Islam ini, maka naklah dibagi nasihat. Paling tidak pun orang kata 3 hari lah dibagi nasihat supaya kembali ke Islam. Kalau tidak, maka naklah dibunuh. Tapi dalam konteks negara Malaysia ni tak ada lagi lah siapa murtad dibunuh. Tapi kalau ikut hadis yang sahih, man badala dinuhu faqtuluhu, barang siapa yang menukar agamanya maka naklah dibunuh. Itu berasal hadis yang sahih tu. Tapi dalam konteks Malaysia ni belum lagi terlaksana benda macam tu lah. Baik, kita masuk nifaq ataupun munafik. Apakah dikatakan nifaq ataupun munafik? Munafik ialah sifat atau amalan yang dilahirkan oleh seseorang berupa sifat dan amalan orang Muslim yang pada zahirnya sahaja, sedangkan pada hakikatnya dan hatinya tidak sedemikian, iaitu mencintai dan merelakan kekufuran. Ini orang munafik. Munafik ini berpura-pura lah istilah kita kan, berpura-pura Islam. Zahir nampak Islam, tapi batinnya tidak. Kalau pada zaman Nabi itu, siapa ketua munafik? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia ketua munafik. Sebelum Nabi datang ke Madinah, ada orang cadangkan nak nanti Abdullah bin Ubay sebagai ketua pemimpin Mekah Madinah masa tu. Tapi bila Nabi datang ke sana, jadi orang tak pandang lagi pada dia. Orang tak pandang pada dia, sedangkan dia ada niat untuk jadi ketua. Jadi orang beralih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua berpindah kepada Nabi. Maka Nabi pun dilantik sebagai pemimpin Madinah. Kemudian terbentuknya piagam Madinah dan sebagainya. Kemudian Nabi pun buat masjid di Madinah. Kemudian Masjid Quba pada dia kan. Nabi dengan para sahabat bina. Jadi Abdullah bin Ubay ni dia rasa cemburu lah itu. Cemburu. Jadi dia bengang ya istilah tu kan. Bunga kalau tengok Nabi Muhammad tu cenia lah. Kan istilah kita kan, cenia pandangan. Penuh dalam hati itu perasaan hasad dengki terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak menzahirkan. Dia adalah kafir. Dia tak menzahirkan, tapi dia menyembunyikan. Orang sembahyang dia sembahyang. Orang puasa dia puasa. Kan? Orang pergi perang kadang dia perang. Tapi ada masanya dia cabut. Contoh yang berlaku dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay pun terlibat dalam peperangan. Tetapi dia bawa beberapa orang sahabat keluar daripada medan perang. Itulah PN dia perangan yang Abdullah bin Ubay ni. Ada orang mencadangkan supaya Abdullah bin Ubay ni dibunuh saja. Dibunuh kerana dia munafik. Para sahabat pun tahu juga, Nabi pun tahu, bukan tak tahu Abdullah bin Ubay itu munafik. Jadi ada show supaya dibunuh saja Abdullah bin Ubay ini. Tetapi dia tidak disetujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana akan ditakuti akan timbul fitnah pada akhir zaman nanti kan, ataupun masa kemudian, bahawa ada yang mendakwa Nabi membunuh sahabat dia sendiri. Nabi membunuh sahabat, akan ada orang cakap macam tu. Sebabnya dia tak nak. Nabi tak nak bunuh Abdullah bin Ubay ni. Betul? Ada lagi benda yang besar yang dibuat Abdullah bin Ubay. Antaranya ialah memfitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan seorang lelaki bernama Safwan. Ingat tak kisah tu? Di mana satu hari Nabi dengan rombongan dia, para sahabat balik daripada peperangan. Aisyah pun ikut dalam peperangan tersebut. Kemudian satu tempat, satu ketika mereka berhenti di satu tempat terlihat sebelum sampai ke Madinah. Aisyah telah pun keluar daripada kemah dia tadi, ataupun atas tempat dia duduk atas unta kan. Atas unta tu kan dia punya macam rumah kan. Jadi Siti Aisyah ni keluar pergi nak buang air kan. Lepas dia buang air, dia kembali semula ke tempat dia tadi, ke atas unta tu. Dia kemudian dapati bahawa atas silap rantai dia, rantainya telah pun tercici. Rantai tercici. Maka dia keluar semula daripada tempat dia, pergi cari balik kat mana dia buang air, cari-cari. Cari-cari tak jumpa. Akhirnya dia kembali semula ke tempat rombongan para sahabat tadi dengan Nabi. Dia dapati bahawa rombongan tu dah tak ada.
semua dah bergerak balik ke Madinah. Jadi dia tinggal terkutak-kanting di padang pasir gitu. Dia tinggal seorang. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ditemui oleh seorang lelaki atau seorang sahabat bernama Safwan. Tak silapnya. Safwan ni dia seorang sahabat lelaki yang suka, biasanya dia paling last sekali. Dia paling last sekali bergerak balik. Kenapa? Kerana tugasnya ialah untuk mengutip barang-barang yang tercicir. Barang-barang tercicir. Takut nanti kalau barang-barang sahabat tercicir, dia akan kutip dan buat balik. Bila nampak aja Aisyah, dia pun terkejut lah. Masya Allah, dia kata, ini isteri Rasulullah, dia kata, Sayyidina Aisyah. Kenapa boleh macam ni? Kenapa berlaku macam ni? Dia pun tak ada nak tanya banyak sangat. Aisyah pun diam aja. Maka masa tu dia ada mempunyai 2 ekor unta. Dia bagi satu unta pada Aisyah, dan dia bawa satu lagi unta, naik satu unta. Jadi kedua-duanya balik ke Madinah. Sampai Madinah tahu je lah. Tuan-tuan. Sampai Madinah, maka timbullah fitnah tadi. Itulah berlaku pada fitnah yang berlaku pada Aisyah dalam sejarah Islam. Gitu. Dia kata yang jadi ketua fitnah tu Abdullah bin Ubay itulah. Dia kata Aisyah telah buat satu benda yang tidak elok dengan lelaki tersebut. Nasyafat tadi. Gitu. Itu yang berlaku Islam. Sehingga kan Aisyah sangat sedih lah. Sangat sedih dia. Dia murung je itulah. Setiap hari dia murung, menangis je itulah. Gitu. Nabi pun tak boleh nak buat apa keadaan macam tu. Nabi pun harap, orang kata, turunnya wahyu daripada Allah Ta'ala untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tunggu, akhirnya barulah turun ayat. Dalam masa yang lama jugalah turun ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Macam tu. Okey, itulah aktiviti orang munafik. Orang munafik je tu lah kerja. Kerja munafiknya tu, dia suka lagu-lagukan orang. Lagu sana, lagu sini, lagu sana, kan? Jumpa si A, dia burukkan si B. Jumpa si B, burukkan si A. Macam itulah. Itulah kerja orang munafik. Silah kita ni lidah apa nama? Lidah bercabang macam tu. Lidah bercabang ataupun biawak yang ada 2 lubang. Biawak yang ada 2 lubang. Dia boleh masuk belah sini lubang, dia akan keluar lubang sana. Masuk lubang sana, keluar lubang sini. Itulah ibaratnya. Munafik. Jadi kita jangan jadi golongan munafik. Apa yang menjadi, tuan-tuan, perbincangan kita ialah jika sekiranya terdapat perasaan yang menafikan iman, walaupun lidahnya berikrar dengan 2 kalimah syahadah, maka dia tidak beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam kalangan kaum muslimin dia adalah orang Islam. Kemudian bermuamalah dengannya sebagai orang Islam selagi tidak lahir kekufuran. Dia mengucap syahadat. Selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadat, kita tak boleh bunuh dia lah. Kan? Haram kita bunuh dia. Dalam konteks Islam lah, haram lah. Kan dia ada mengucap kalimah syahadat. Apalagi kalau dia semayang. Dia semayang lagi sama kita, dia puasa sama, tapi dia munafik. Gitu. Baik, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala hanya memberitahu kepada kita tanda-tandanya sahaja, dan terserah kepada si munafik itu untuk menyadari bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui secara yang segala yang tersembunyi. Mereka cuba menyembunyikan sifat nifak munafik yang ada dalam hati mereka, tetapi Allah Ta'ala tahu apa yang tersimpan dalam hati mereka. Mereka cuba nak sembunyikan. Mereka cuba nak memperolokkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lihat ayat tu, ayat panjang tu. Ayat surah Al-Baqarah ni, ayat yang ke-7, ke-8, ke-9 sampai ayat ke-16. Ini nak cerita pada kita tentang ciri-ciri munafik ataupun gambaran munafik itu macam mana orang dia. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Inilah ayat tentang munafik. Maksudnya apa? Wa minan nasi may yaqulu, dan sebahagian daripada manusia may yaqulu, orang-orang yang berkata amanah, kami beriman billah, dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka kata kami beriman, amanah, kami beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Siapa yang sebut ni? Allah. So Allah Ta'ala lebih tahu apa yang disimpan dalam hati mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yuhadi'una Allah wallazina amanu, mereka itu menipu Allah, wallazina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una, tiadalah mereka menipu illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, padahal mereka tak tahu. Mereka anggap mereka berjaya menipu orang Islam lah, Nabi, kan? Tapi sebenarnya mereka tak berjaya pun nak nipu. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendirilah, diri mereka sendiri yang rugi. Dan Nabi datanglah di kalangan mereka, kan? Bangsa-bangsa lain semuanya menanti-nanti kedatangan Nabi. Orang-orang golongan ahli kitab, orang Yahudi pun menanti kedatangan Nabi. Kedatangan Nabi, kan? Tetapi Nabi yang lahir datang itu daripada keturunan Arab. Mereka nak Nabi itu datang daripada keturunan Bani Israel. Mereka nak datang Nabi itu datang daripada keturunan Bani Israel. Tapi bila Nabi Muhammad dilantik sebagai Nabi dan Rasul, rupa-rupanya daripada keturunan Arab, bukan keturunan mereka. Okey. Itu sebabnya orang Yahudi ini kalau jumpa Nabi, mereka akan bunuh, akan cuba bunuhlah. Orang kafir macam tu. Kemudian fi qulubihim marad, dalam diri mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad, maka Allah Ta'ala menambah lagi pada mereka itu penyakit. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yaksibu, dengan apa-apa yang mereka dustakan. Dengan apa-apa yang mereka dustakan. Jadi orang munafik ni dalam diri mereka tu ada nifak, penyakit nifak lah. Penyakit nifak ni dia macam semut yang hitam. Semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam, berjalan waktu gelap. Batu gelap hitam, kan? Itulah macam itulah keadaan dia. Sifat munafik ni, dia benda tu ada tapi susah lah, tak nampak lah, susah nak nampak. Dah lah duduk kat batu hitam, dia pun hitam. Dia pun hitam. Kan ada binatang jenis macam tu yang dia boleh menyerupai dengan apa benda yang dia duduk kat situ. Contohnya yang biasa bertukar-tukar ni susumpah. Betul tak? Susumpah ni suka menukar-tukar badan dia, warna-warna badan dia, ikut pada apa benda yang dia duduk kat situ. Contohnya dia hinggap di daun berwarna hijau, dia akan tukar pada hijau. Daun berwarna coklat, dia akan tukar jadi coklat, kan? Apa saja benda yang dia duduk tu, dia akan tukar warna. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Tuan-tuan boleh tak bertukar-tukar kulit? Tak boleh, kan? Kalau tuan-tuan boleh tukar kulit, hebatlah. Okey. Tukar-tukar kulit. Tu rumah tu puih jari tu, mana abang tu tak nampak. Tu sebab abang suka tukar-tukar kulit. Tapi alhamdulillah lah kita tak ada tukar kulit.
Insya-Allah tuan-tuan. Ada binatang-binatang tertentulah memang dia penyamarannya begitu. Dalam laut pun begitu juga. Ada binatang-binatang yang boleh menyamar. Dia duduk dalam pasir kan, ada binatang yang boleh duduk dalam pasir tu, dia menyurut dalam pasir. Yang keluar mata yang nampak. Ikan lalu je ngap. Kan? Lalu dia ngap. Dia boleh kan bersebati dengan benda yang dia duduk di situ lah. Sama warna dia. Baik, kemudian wa iza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan bagi mereka la tusidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan dalam muka bumi, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, hanya saja kami ini orang yang suka buat kebaikan. Kami ini orang yang suka buat kebaikan. Sebenarnya tidak. Orang munafik ini golongan yang suka buat kerosakan. Kan? Jadi ala innahum humul musiluna walakin la yashurun. Kan? Akan tetapi sesungguhnya mereka itulah orang yang buat fasid, mufsidun, walakin la yashurun, tetapi mereka tak tahu. Mereka tak sedar sebenarnya mereka buat fasid, buat rosak. Dan orang munafik ni pula dalam konteks beribadah memang dia suka sambil lewa. Malahan kalau dalam orang kata dalam bab sembahyang ke, suka sambil lewa. Itu sebabnya Nabi pernah sabda kan, ada dua jenis sembahyang. Barang siapa yang suka melewat-lewatkan maka termasuk dalam golongan munafik, Nabi kata. Pertama solat subuh, kedua solat asar. Satu solat subuh dan solat asar. Kerana itulah masa yang paling sesuai untuk, kan kalau subuh tu paling sesuai untuk tidur. Paling sesuai untuk tidur, untuk sambung tidur lagi. Dan syaitan akan meniupkan, dia ada tiga ikatan bagi orang yang tidur. Syaitan akan mengikatkan dengan tiga simpulan ataupun tiga ikatan. Selagi mana dia tak bangun, selagi itulah ikatan itu masih ada bersama dia. Kalau dia bangun, maka terbukalah ikatan pertama. Kemudian pertama dia bangun, terbuka ikatan kedua. Yang kedua dia pergi ambil wudu, terbuka ikatan yang kedua. Kemudian yang ketiga dia solat, maka terbukalah ikatan yang ketiga. Habislah ikatan tadi. Tapi kalau dia masih lagi tidur, dan syaitan pula dia kata pada orang itu, dia kata lailun tawil. Bahasa Arab, syaitan pun pandai cakap bahasa Arab. Lailun tawil. Dia kata apa? Malam masih panjang. Malam masih panjang. Sebab malam masih panjang, dia orang pun sama tidur. Hingga akhirnya mulakan waktu salat luar daripada waktu dia. Luar daripada waktunya. Sebabnya kita kena berhati-hatilah. Bertengkali subuh, asar pun waktu paling sesuai untuk main melakukan aktiviti harian. Asar lah. Macam tu. Masa tu kan asar ni kan dia waktu yang gedup, biasa kan asar kan waktu yang gedup. Kalau tengah-tengah hari itulah matahari mencarak, panas kan. Tu mana cubaan lah. Baik, kemudian wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Okey, maksudnya wa iza qila lahum, dan apa dikatakan bagi mereka, aminu, berimanlah kamu, kama amanan nas, sebagaimana berimanlah manusia. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, adakah kami nak beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh? Orang munafik ni anggap orang beriman ni orang yang bodoh, dia kata. Sufaha, golongan sufaha, golongan bodoh. Jadi siapa yang tak bodoh? Dia lah tak bodoh. Kami ni tak bodoh, kata golongan munafik. Sedangkan yang lain ni semua bodoh. Apalagi Muhammad, dia kata. Muhammad ni bodoh, dia kata. Kan? Jadi apa nak jadi pengikut Muhammad? Macam tu. Ala innahum humus sufaha, ketahui olehmu ataupun ingatlah, sesungguhnya mereka itulah sebenarnya orang yang sufaha, orang yang bodoh, walakin la yang, padahal mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Allah Ta'ala balas balik dakwaan mereka. Mereka kata orang beriman ni golongan sufaha, bodoh. Tapi Allah balas balik, sebenarnya mereka yang bodoh.
Munafik tu yang bodoh, bukan kita, bukan orang Islam, kata Allah Taala lah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berjumpa dengan golongan-golongan syaitan ni, mana pemimpin-pemimpin mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, sungguhnya kami ini bersama dengan kamu, innama nahnu mustahzi'un, kami ni hanya mengolok-olok aja, hanya kami mengolok-olok aja. Kami ni main-main aja jumpa dengan orang-orang kepala-kepala pemimpin-pemimpin munafik ni, orang kafir ni. Sebenarnya kami tak kafir pun. Itu dakwaan mereka lah. Orang munafik ni dia memang suka boleh belit lidah dia tu. Itu ciri munafik. Pada zaman Nabi SAW, ketika turun ayat berkenaan dengan menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudharifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat berkenaan dengan menginfakkan harta pada Allah. Kan? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, mereka itu beramakan seperti satu biji benih. Satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian daripada 7 tangkai tadi, maka terbitlah 100 biji daripada setiap 7 tangkai. Jadi 100 darab dengan 7, mana 700 ganjaran pahala yang disediakan kepada orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itulah betul. Bila ayat berkenaan dengan infak harta, kan, seruan supaya infak harta pada Allah Taala ni. Jadi para sahabat tuan-tuan, mereka berlumba-lumba lah. Berlumba-lumba nak infakkan harta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang kaya, kan, mereka punya banyak kelebihan. Jadi mereka akan infakkan harta dengan jumlah yang banyak untuk fisabilillah lah. Jadi golongan munafik ni bila nampak pada mereka, nampak orang-orang Islam ni infakkan harta yang banyak, orang kaya ni, apa kata orang golongan munafik? Dia kata, tu nak belagak tu. Dia kan? Nak belagak tu, nak tunjuk dia hebat tu, nak tunjuk harta dia banyak lah. Itu ciri orang munafik. Kalau seandainya yang menginfakkan harta itu orang miskin, kan, dia akan infakkan harta dengan jumlah yang sedikit. Okay? Jadi orang munafik dia nampak aja orang miskin ni infakkan harta jumlah sedikit, dia kata, tu kedekut lah tu, kan? Kedekut lah tu. Itulah ciri orang munafik. Dia akan suka, mana apa yang buat memang dia asyik tak suka je. Apa yang buat semua tak betul. Macam itulah kita kan. Yang betul siapa? Dia je yang betul. Orang lain semua buat semua tak betul. Itu ada ciri-ciri orang munafik lah. Kalau munafik ni, kita salah cerita, kalau dia nampak orang buat sesuatu buat baik, asyik dia menyalahkan. Orang buat baik pun dia salah, orang tak buat baik pun salah, semua salah. Yang betul dia je. Tu orang tu dah ada ciri-ciri munafik sebenarnya, kalau ikut kan. Kerana pada zaman Nabi pun begitu. Baik. Kemudian Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim, Allah SWT memperolokkan mereka, wa yamudduhum, dan menjadikan mereka itu sentiasa berkekalan dalam kesesatan, kekal dan sesat. Ya'mahun, kan, dalam keadaan terombang-ambing. Biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya'mahun. Jadi mereka mendakwa, mereka cuba memperolokkan orang-orang Islam. Tapi sebenarnya Allah yang berjaya memperolokkan mereka. Gitu. Allah yastahzi'u bihim, Allah Ta'ala memperolokkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka itu kekal duduk dalam tumbang-ambing, dalam sesat je tu. Dia tak sedar dia sesat. Macam tu. Ulaika allazina astarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika allazina astarau ad-dhalal,
mereka itulah orang-orang yang menjual ataupun membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk, fama rabihat, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, tijaratun perniagaan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni ciri dia membeli sesat dengan petunjuk. Mana petunjuk dia tak nak, tapi benda sesat dia nak. Macam itulah ibaratnya lah. Macam tu. Dan ada lagi ciri munafik yang biasa kita dengar orang munafik ni, dia ada 3 tanda kan. Ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik 3. Kata Nabi, iza haddasa kadzaba. Bila cakap banyak cakap bohong. Bila cakap bila dia kalau kita dengar dia bercakap tu macam tercongang kita kan. Dengan bahasa dia seorang macam betul lah, macam real lah. Tapi sebenarnya bohong. Kan ada orang pesen cakap macam tu. Cakap tu kembali kan. Kita pun terpengaruh pada cakap. Kita pun mengiyakan, tapi sebenarnya kosong je, tak ada benda pun dia cakap. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Berjanji pandai. Betul tak? Bila nak tunai janji, macam-macam alasan. Bila time belum menang, macam-macam janji. Dah menang, macam-macam alasan lah. Ni tak ada kena-mengena dengan politik. Tak ada. Kita kata kerajaan sekarang ni munafik ke Ustaz? Mana? Boleh kita kata kerajaan sekarang ni munafik? Ada ciri-ciri lah. Saya kan? Macam mana nak atas? Kira munafik kecil lah kan? Munafik kecil lah. Tak tahu nak cakap lah kan? Kan? Tapi adalah ciri-ciri tersebut. Tapi dia kena perbaikilah. Kan? Kalau dia tak boleh laksanakan benda tu, fikirkan cara lain yang terbaik lah. Macam tu, supaya boleh laksanakan. Ataupun sepatutnya dulu waktu buat benda tu, janganlah, kita kena fikir kan benda tu boleh laksanakan ke tidak, boleh buat ke tak boleh buat. Bila tak boleh buat, jangan kita janji. Bila dah janji, tak laksanakan, itu yang susah tu. Kita bagi pelbagai alasan tu, alasan ni dan sebagainya, itu yang susah kan. Jadi orang akan hilang kepercayaan. Jadi ada itu macam rakyat akan susah dengan bala Allah Ta'ala itu barang-barang. Maksudnya? Barang-barang mahal. Itu Allah Ta'ala balik kepada tak tahu nak cakap kan? dia pemimpin Ustaz. Syalah. Cuma dalam konteks negara Malaysia ni, kalau kita tak suka, kita buat perubahan lah. Kan? Kita tak boleh nak perang mereka. Kalau konteks Islam ni, kalau di Malaysia konteks kita kerajaan berparlimen kan. Kita tak suka, tukar. Kita ada pilihan raya, tukar mana yang kita tak suka. Naik pula orang lain. Kadang takut yang lain pun sama juga. Itu yang susah tu. Itu yang susah. Kadang orang politik ni kadang susah nak baca lah. Saya pun kadang-kadang bila orang politik cakap ni, iyo ke tak iyo ni? Kan? Iyo ke tak iyo? Kadang boleh bertukar-tukar. Hari ni cakap A, dah besok cakap B. Kemudian lusa cakap C. Kemudian tulat cakap A balik. Itu kadang orang politik. Kan dia boleh bertukar-tukar dia punya cakap tu. Tapi tak ambil tahu dengan politik pun tak boleh. Tapi sekarang dalam keadaan macam ni, majlis-majlis ilmu patut kena masukkan sikit yalah. untuk menjelaskan semua kan. Kalau kita cerita tentang orang Islam apa semua kan, tapi kalau ada orang pandai berfikir, mana itu ada kias dia kan. Kita tak fikir pun, jadi kita mesti jelas dengan benar. Mana? Kita masukkan panjima munafik. Masukkan boleh. Tentang ciri munafik boleh lah. Tapi jangan kena kepada mana-mana parti politik dan sebagainya. Jadi akan ada isu lain pula nanti. Kan? Ada isu lain pula jadi susah pula. Kita cari data je lah. Okay. Okey kan? Habis dah? Kalau ikutkan Nabi dah tu. Ada kalau ini panjang lagi ni. Ayat berkenaan munafik ni dalam suratul Baqarah tu dia ada sambungan lagi tu. Ada sambungan lagi. Masaluhum kamasalil ladzina istaqada nara. Kan? Ada lagi sambungan tu.
Ayat munafik ni. Kemudian dalam Quran pun ada satu surah namanya surah munafik. Dalam Quran pun ada. Cuba tuan-tuan lihat dekat bahagian ujung Quran kan. Surah Munafikun ada. Selepas daripada surah Al-Jumaat, kita kena jumpa satu surah namanya surah munafik. Kemudian dalam surah-surah lain pun ada juga tentang munafik. Contohnya ayat apa ni? Surah An-Nisa ni. Ayat Nisa ni pun ada juga sebut kenaan dengan munafik. Basyiril munafiqina bi anna lahum azabun alim. Wa allazina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa inna izzata lillahi jami'a. Sampai situlah. Kalau nak bahas tu banyak lagi tu, insya-Allah akan datang kita sambung lagi pengajian kita. Wallahu alam. Kalau sekadar tu Ustaz tadi dalam hukum yang 100 tu. Jenis semak kepada duit. Kalau kita boleh guna macam mana? macam dulu lama Rasulullah. Okey. Kalau di-convert kepada duit. Okey. Jadi zaman sekarang kita mana? Kita pakai duit lah. Pakai duit lah dengan nilai unta tadi. Sebab ke Malaysia ni tak ada unta. Jadi kita bayar dengan nilai duit. Ganti dia. Macam tu. Mana kita bayar penuh apa sekarang? Penuh lah. Mana boleh separuh. Kena bayar penuh lah. Untuk nak tebus nyawa tadi. Macam tu. Itu kalau seandainya ahli keluarga dia memaafkan. Kalau maaf pun mana kena bayar dengan 100 ekor unta. Tapi dari satu buat ni tentang nazar tu. Bernazar kan. Ada seorang tu dia memang dah bernazar untuk buat sesuatu lah. Tapi dia dapat kejayaan dia nak bernazar. Tapi kalau kita tak dapat kenal kan. Itu sebab nazar dia tu tercapai tidak? Dia nazar contohnya anak lulu pesa. Lepas tu anak dia memang lulu pesa. Lepas tu dia tak tunaikan nazar. Berdosa lah. Kira berdosa lah. Mana kira dia masih berhutang lah dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak membayar zakat nazar tadi. dia nazar dengan niat ni sama. Nazar ni mesti dibayar. Bukan niat-niat je. Macam tu. Kata dah kalau anak lulu pesa dia akan berpuasa 3 hari. Dia kalau boleh nazar ni satu benda yang boleh kita laksanakan. Kita mampu laksanakan nazar tu, itu yang terbaik. Jangan bernazar satu benda yang mustahil kita nak buat. Kan? Kalau anak aku lulu pesa, dia kata saya akan panjat menaruh KLCC dengan menggunakan tangan macam tu, macam Spiderman panjat macam tu. Kan? Satu nazar yang tak mungkin boleh dicapai. Mustahil nak capai kan? Buat apa buat nazar macam tu? Kan? Buat nazar yang paling mudah je. Kalau anak aku lulu pesa, aku nak berpuasa 3 hari turut-turut. Ataupun orang kata nak infakkan pisang 3 tandan. Pisang apa tu? Pisang tu Kalau dia tak buat, dia berhutang lah dah. masih berhutang lagi. Pisang kan? Tandan dia. Okey, pisang emas bawa belayar masa pergi sebesar di atas peti. Hutang boleh bayar. Okey, pisang emas letak kat suar kat masjid time Jumaat. Senang kan? Mana nazar yang boleh kita laksanakan? Jangan bernazar dengan benda-benda yang susah kita boleh laksanakan. Itu yang jadi berhutang tu. Okey? Apa lagi? Nazar nak buat kenduri. Kalau anak dulu pesa nak buat kenduri. Petang ke apa tu, sembelih seekor kambing, masak kari, betul tak? Ataupun kalau anak berpesa nak botak kepala, botaklah kepala. Senang kan? Benda yang senang, simple yang boleh kita laksanakan. Macam tu. Boleh susah. Habis, wallahu alam. Lain persoalan ada? Macam nazar pisang tu, macam 3 tangan dia kata. Tak boleh. Dia kalau dah 3 tandan lah. Kan? Kalau dapat spesifik lagi elok. Kalau tak, umum je lah. Jumpa je pisang, hantar je lah. Pisang kapir ke, pisang tolan ke. Pisang kapir. Apa pisang? Pisang bun. Pisang tanduk. Tak kisahlah apa jenis pisang yang boleh orang makan. Yang bagi pisang muda jangan. Pisang muda siapa nak makan? Nak nunggulah masak dulu.
dah jadi pisang. Ya pisang. Kita tengoklah pisang apa yang kita nazar tu, nak bayar dengan pisang apa? Pisang masak. Okey. Biasa untuk kalau solat Jumaat tu biasanya orang letak pisang masak. Takkan letak pisang muda. Nanti orang pun dah bercakap situ, apa bondol nak sedekah pisang muda. Orang marah orang sebab Jumaat. Awak seminggu 2 ni dekat Masjid Negeri hari Jumaat. Bapak akan pergi fried chicken. Tengok dalam pisang. Oh, kotak dia. KFC. Kotak KFC dalamnya pisang. Dah nak nyamuk. Apa dia juga dengan ayam. Budak dah sekolah. Pada Jumaat di sana tak. Ya. Masjid Negeri tu memang biasa pisang. Memang pisang lah. Boleh katakan setiap Jumaat memang ada orang infak pisang. Tapi saya biasanya jarang lah makan. Yang biasa yang datang makan pisang tu pendatang-pendatang, Bangla, benda kan. Ada memang suka makan pisang. Habis semua di kerumun ni apa tu, tempat pisang tu. Siapa lewat minta terapik tu. Mungkin ke tempat dia susah kan benda tu. Pisang ni mungkin tempat dia susah. Jadi bila ada kebetulan kat sini ada orang infakkan pisang, memang dia sapu habis. Tak tinggal dah. Siapa kalau kita memang kadang tak mengasur. Kita makan dulu. Dah lama tak ada cerita. Orang sebab kat Masjid Negeri. Okey. Sebab ada sekali tu bila kemas-kemas siap kemas-kemas ni kapet awak tu penuh sama-sama tu. Itu yang dia skor siap. Ini dah ada balik dah. Dah orang dah sekolah. Yalah. Tapi kalau semuanya kamu kata janganlah infak pisang je. Ni sibuk mempertahankan kepisangan masing-masing. Kata Datuk semuanya kamu lah. Tukarlah apple ke, anggur ke gitu. Boleh Ustaz. Gitu. Dua masa kecil tu. Benar kat Masjid Negeri. Okey. Ada apple, ada limau. Okey. Budak-budak. Habis cuma siapa? Kiri kanan kecil. Dia semayang kat atas. Semayang kat atas tu yang habis. Kadang-kadang bila yang tak sempat makan kan orang kadang kan boleh kecil je. Kadang tak sempat. Sehingga tengok kotak. Habis. Tak ada rezeki lah. Koma tu macam tu lah. Puasa kan kata sini dia nak buat. Ada semua. Okey. Yang ada yang kotak tu. Okey tuan Ikutlah. Dah syak lah. Dah lewat dah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqil ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Apa yang sakit tu kan? Ya. Apa yang sakit? Tutup je. Betul. Tutup. Lama. Mesti okey lah.